نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وآباؤنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Baik, kita sambung di muka surat 9 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketujuh, qudrah, artinya kuasa, yaitu sifat yang wujudiyah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin. Jadi apa perbicaraan? Kita membahaskan tentang sifat Allah. Sifat Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf itu sebanyak 20 sifat yang kita panggil ilmu sifat 20. Allah Ta'ala memfardukan pada setiap mukallaf mengenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi setiap mukallaf wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah caranya kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan kita beriman segala sifat yang telah diisbatkan Allah pada zatnya. Berapa banyakkah sifat tersebut? Ulama menghitung daripada keseluruhan Al-Quran itu sebanyak 20 sifat. Jadi kita dah bahas daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat. 6 sifat telah kita bahas. Kita masuk kepada sifat yang ketujuh, iaitulah sifat qudrah. Allah Ta'ala isbatkan dirinya mempunyai sifat qudrah. Allah Ta'ala firman dalam surah Yasin ayat 81, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Adakah tidak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu kuasa di atas menjadikan kamu semula seperti mana keadaan kamu di dunia ini? Jadi Allah Ta'ala berkuasa menjadikan kita kembali seperti mana keadaan kita di dunia. Baik, sifat yang ketujuh adalah sifat qudrah. Qudrah itu dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, artinya kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Itu yaitu sifat yang wujudiyah. Apakah yang dinamakan sifat qudrah? Yaitu sifat yang wujudiyah, yang lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Itu bahasa kitab lama. Sifat yang wujudiyah. Seandainya dibuka hijab, nanti pada hari kiamat kita akan dapat melihat zat Allah dan melihat segala sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Sebahagian daripada sifat ma'ani bagi Allah adalah sifat qudrah, kerana sifat qudrah itu sifat yang wujudiyah, lagi sedia. Apa maksud sedia? Tidak ada permulaan. Zat Allah sedia, sifat-sifat Allah sedia. Apa maksud sedia?
tidak ada permulaan bagi adanya. Itu istilah dalam ilmu kalam. Dia ada dua perkara. Yang pertama qadim, yang kedua hadis. Yang dikatakan qadim tidak ada permulaan bagi adanya. Yang dikatakan hadis ada permulaan bagi adanya. Jadi ada Allah tidak dimulai oleh tiada. Zat Allah tidak dimulai oleh tiada. Sifat Allah tak dimulai oleh tiada. Jadi zat Allah itu qadim, sifat Allah itu qadim. Adapun ma siwallah, selain daripada Allah, semuanya dinamakan sebagai hadis. Setiap perkara yang ada permulaan, dimulai dengan tiada dan disudahi dengan tiada, itu dinamakan sebagai hadis dalam ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin. Jadi setiap ilmu tu dia mempunyai istilah tersendiri. Ilmu nahu ada istilah, ilmu fiqh ada istilah, ilmu usuluddin ada istilah dan sebagainya. Jadi qadim kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bermaksud sedia, yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia mengadakan. Jadi itulah i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat Allah yang qadim berada pada zat Allah yang qadim. Kerana ada golongan daripada Mu'tazilah, dia mengatakan sifat qudrah Allah itu bukan ada pada zat Allah, dia ada pada perkara yang lain. Itu benda yang mustahil, tak terima pada akal. Bagaimanakah sifat yang qadim berada pada zat yang hadis? Itu tak terima akal. Jadi di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, sifat Allah yang qadim di antaranya qudrah itu berada pada zatnya yang qadim, yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin. Allah mengadakan dan meniadakan, mengekalkan sesuatu itu dalam keadaan ada dan mengekalkan sesuatu itu dalam keadaan tiada dengan sifat qudrah. Itu dalam bahasa ilmu usuluddin dinamakan sebagai ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat qudrah, Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan. Ta'alluq bagi sifat iradah, Allah Ta'ala berkehendak. Ta'alluq bagi sifat kalam, Allah Ta'ala berkata-kata. Ta'alluq bagi sifat sama', Allah mendengar. Ta'alluq bagi sifat basar, Allah melihat. Jadi Allah mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan atas muwafaqat iradah. Jadi ini yang dikatakan fardu ain. Jadi kalau kita hanya semata-mata menghafaz sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafah, sampailah kaunuhu mutakalliman, kita hafal sifat 20, tapi kita tidak mengerti maksud satu persatu sifat 20, itu tidak lepas fardu ain. Itu tidak lepas fardu ain. Dia kena faham yang dikatakan wujud itu apa, qidam itu apa, baqa' itu apa, mukhalafah itu apa, sampailah akhir sifat 20 baru sah, baru lepas fardu ain bagi setiap mukallaf. Yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia akan mungkin atas muwafaqat iradah. Itu di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mengadakan alam mengikut kehendaknya. Allah Ta'ala meniadakan alam itu mengikut kesesuaian kehendaknya. Allah mengadakan kita mengikut kesesuaian kehendaknya. Allah meniadakan kita nanti mengikut kehendaknya. Itu di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana kita berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ada sebahagian perkara Allah Ta'ala menjadikan dengan tanpa kehendak. Itu Mu'tazilah. Di antaranya kufur Fir'aun. Fir'aun tu kufur, Allah jadikan katanya, tapi Allah Ta'ala tidak menghendaki. Kufur Abu Lahab, Allah jadikan, tapi Allah tidak menghendaki. Kufur Abu Jahal, Allah menjadikan, Allah tidak menghendaki. Jadi dia membezakan, ada perkara yang Allah Ta'ala menjadikan tapi tidak berkehendak. Itu kata golongan Mu'tazilah. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, setiap segala sesuatu, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat, itu semuanya Allah Ta'ala menjadikan mengikut kehendaknya. Tak kira sama ada perkara itu maksiat ataupun taat.
ibadat ataupun perkara yang fasik, semuanya adalah Allah jadikan mengikut kehendak Allah. Tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di sini pengarang menekankan mengadakan dan meniadakan di atas muafakat iradah, yakni di atas kesesuaian kehendaknya. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Itu Allah Ta'ala jadikan sendiri. Tidak ada yang jadi secara kebetulan. Dan baginya 7 ta'alluq. Dan baginya 7 ta'alluq. Perbahasan ta'alluq ni di antara perbahasan yang rumit dalam perbahasan ilmu usuluddin. Ini di luar daripada fardu ain. Perbahasan ta'alluq ini termasuk dalam perbahasan fardu kifayah. Tapi barang siapa yang memahami masalah ta'alluq, maka insya-Allah akidah dia semakin mantap. Kerana apa begini? Qudrah itu adalah sifat, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud kuasa. Allah berkuasa. Apa maksud kuasa? Allah Ta'ala mengadakan dan meniadakan kita dengan sifat tersebut. Baik, kalau gitu sekarang Allah Ta'ala mengadakan kita ke ataupun meniadakan? Sekarang Allah Ta'ala telah mengadakan kita. Selepas Allah mengadakan kita, apakah kita bertakluk dengan kudrah ataupun tidak? Apakah hubungan kita dengan sifat kudrah? Yang dikatakan ta'alluq ni irtibab baina al-qudrah wal mumkin. Hubungan di antara sifat kudrah dan mumkin. Selepas Allah Ta'ala mengadakan kita, apakah hubungan mumkin ataupun makhluk dengan sifat kudrah? Apakah tidak ada hubungan? Kalau tidak ada hubungan, maknanya kita terlepas daripada sifat kudrah. Kalau ada hubungan, apakah yang dinamakan hubungan tersebut? Itu dibahas oleh para ulama. Jadi bagi sifat kudrah itu ada 7 ta'alluq. Kerana kudrah itu bermaksud mengadakan dan ataupun meniadakan, ataupun mengekalkan dalam keadaan tiada, ataupun mengekalkan dalam keadaan ada. Itu maksud sifat kudrah. Dia ada 4 maksud. Itu yang dinamakan sebagai ta'alluq dalam ilmu usuluddin. Sebelum adanya kita, ketika Allah Ta'ala bersendirian, sebelum Allah Ta'ala menjadikan apa-apa makhluk, apakah sifat kudrah itu berta'alluq dengan makhluk yang akan dijadikan ataupun tidak? Itu menjadi satu persoalan. Sebelum Allah menjadikan kita, apakah sifat kudrah itu berta'alluq dengan makhluk yang akan dijadikan? Kerana kalau kita berjumpa dengan golongan-golongan yang terlalu memikirkan, golongan falsafah, dia akan mempersoalkan perkara tersebut. Dan kalau kita tidak mengaji, tidak mendalami ilmu usuluddin, boleh jadi kita terpengaruh dengan kesesatan golongan tersebut. Jadi di sini dia nak membahaskan tentang permasalahan ta'alluq. Dan baginya, bagi kudrah itu 7 ta'alluq. Yang dikatakan ta'alluq dan erti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat, dan tiada ada ta'alluq itu melainkan bagi sifat ma'ani jua. Yang dikatakan sifat yang mempunyai ta'alluq hanya 7 sifat ma'ani: qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. 7 sifat inilah dinamakan sifat ma'ani, dan semua sifat ma'ani itu mempunyai ta'alluq. Baik. Kemudian dia kata, dan tiada wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Yang dikatakan mukallaf ni siapa? Baligh, akil, lagi pula sampai dakwah kepada dia. Setiap orang yang baligh, setiap orang yang berakal dan sampai dakwah Nabi kepada dia, maka dia dikatakan mukallaf. Bila dia dikatakan mukallaf, maka wajib pada dia yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Selepas daripada tu wajib dia mengerjakan sembahyang, wajib dia berpuasa, wajib dia membayar zakat, wajib dia mengerjakan haji dan sebagainya. Kerana dia dah ditaklifkan hukum kepadanya. Kata pengarang rahimahullah, dan tiada wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini, kerana ia daripada bicara yang dalam ilmu ini.
Ini perbahasan dipanggil min ghawamidi ilmil kalam. Perbahasan ta'alluq itu sebahagian daripada perbahasan yang rumit ataupun perbahasan yang dalam ilmu kalam ataupun ilmu usuluddin. Maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu dinamakan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Dia gini. Ta'alluq itu ada 7. Yang pertama suluhi qadim, yang kedua qabdah, yang ketiga tanjizi hadis, yang keempat qabdah, yang kelima tanjizi hadis, yang keenam qabdah, yang ketujuh tanjizi hadis. Tapi kalau kita ceritakan secara bahasa mudah begini. Sebelum Allah menjadikan kita, sebelum Allah menjadikan apa-apa makhluk, ketika Allah Ta'ala bersendirian, belum Allah Ta'ala jadikan apa-apa lagi, belum ada manusia, belum ada hayawan, belum ada malaikat, belum ada arash, belum ada kolam, belum ada loh dan sebagainya. Kosong, tidak ada apa-apa. Allah Ta'ala kuasa ke tidak menjadikan segala sesuatu? Ketika Allah bersendirian, Allah Ta'ala kuasa ke tidak menjadikan segala sesuatu? Kuasa. Itu dinamakan sebagai suluhi qadim. Ketika Allah Ta'ala bersendirian, Allah Ta'ala boleh menjadikan segala sesuatu mengikut kehendaknya. Boleh menjadikan ke belum? Belum. Kerana ketika itu Allah Ta'ala sendirian. Ketika Allah Ta'ala bersendirian, Allah Ta'ala boleh menjadikan segala sesuatu dan boleh Allah Ta'ala meniadakan segala sesuatu mengikut kemahuannya. Yang itu dinamakan sebagai suluhi qadim. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas Allah Ta'ala menjadikan awal makhluk, dia sebagai contoh kita, Allah Ta'ala menjadikan kita pada tahun 1985. Contoh, sebagai contoh, Allah Ta'ala menjadikan saya pada tahun 1985. Ketika belum ada apa-apa makhluk, boleh Allah mengadakan saya. Itu dinamakan sebagai suluhi qadim. Selepas Allah Ta'ala menjadikan awal makhluk, awal makhluk ini menjadi satu permasalahan yang khilaf daripada kalangan ulama'. Kita tidak masuk kepada perbicaraan tersebut. Ada yang mengatakan awal makhluk itu Nur Muhammad, ada yang mengatakan awal makhluk itu adalah qalam, ada yang mengatakan awal makhluk itu adalah arash. Itu masalah khilafiyah, tidak masuk kepada permasalahan tersebut. Selepas daripada Allah menjadikan awal makhluk, itu dinamakan sebagai waktu imkan. Tapi kita belum dijadikan, kerana kita lahir pada tahun 1985. Selepas Allah Ta'ala menjadikan awal makhluk, Allah Ta'ala belum mengadakan kita. Itu dinamakan sebagai qabdah, yakni Allah mengekalkan kita dalam keadaan tiada sehinggalah waktu kita dijadikan. Itu dinamakan sebagai qabdah. Qabdah ini bermaksud genggaman, dalam genggaman Allah. Genggaman bermaksud Allah mengekalkan kita dalam keadaan tiada sehinggalah waktu kita dijadikan. Allah menjadikan awal makhluk, kita belum dijadikan kerana Allah Ta'ala tidak kehendak. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan arash, qalam, malaikat, kita belum dijadikan. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan Adam, Nabi Adam AS, Nabi Idris, sampailah kepada Nabi Muhammad, kita belum dilahirkan. Jadi Allah mengekalkan kita dalam keadaan tiada sehinggalah waktu pada tahun 1985. Itu dinamakan dalam istilah qabdah, yakni kita berada di dalam genggaman Allah. Itu ta'alluq yang kedua. Sampai tahun 1985, 22 Mac 1985, Allah menjadikan kita. Allah menjadikan ketika itu dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq yang ketiga dinamakan sebagai tanjizi hadis. Jadi selepas kita ada, sampailah tempoh ajal kita, sampailah tarikh kewafatan kita. Qudrat ta'alluq ke tidak? Qudrat ta'alluq dinamakan sebagai ta'alluq qabdah. Qabdah bermaksud Allah Ta'ala membiarkan ataupun mengekalkan kita dalam keadaan ada. Sebagai contoh, daripada tahun 1985 sampailah tarikh kewafatan kita, itu dinamakan sebagai ta'alluq qabdah.
Allah membiarkan kita dalam keadaan ada. Jadi kita semua ni berada dalam ta'alluq qabdah bagi Allah. Qabdah yang kedua ataupun ta'alluq yang keempat selepas tanjizi hadis. Ini istilah dalam ilmu usuluddin. Kemudian bila sampai kepada tarikh kewafatan kita, sebagai contoh pada tahun 2020 Allah Ta'ala mematikan kita. Itu dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq yang kelima, ta'alluq tanjizi hadis. Bila kita mati, Allah Ta'ala membiarkan kita dalam keadaan begitu sampailah kita dibangkitkan semula. Allah Ta'ala membiarkan kita dalam keadaan mati sampailah Allah Ta'ala membangkitkan pada hari kiamat. Itu dinamakan sebagai ta'alluq qabdah, ta'alluq yang keenam. Kemudian nanti Allah Ta'ala menjadikan kita semula ataupun menghidupkan kita semula pada hari kiamat. Itu dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Itu sahaja perbahasan dia. Jadi cuma kalau siapa yang tak biasa belajar, dia akan jadi satu bukan satu masalah, dia perkara yang baru dengar, perkara yang baru dengar, dan ada istilah yang mesti difahami. Dan bagi qudrah itu ada 7 ta'alluq. Maka satu daripada 7 ta'alluq itu dinamakan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Suluhi bermaksud patut, boleh. Patut ataupun boleh Allah Ta'ala mengadakan sesuatu ketika bersendirian ataupun pada waktu azal. Iaitu patut qudrah pada azal bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan. Dia dalam istilah usuluddin ada istilah pula dinamakan sebagai waktu makana. Yang kedua dinamakan sebagai waktu imkan. Yang dikatakan waktu makana itu waktu sebelum Allah menjadikan segala sesuatu. Waktu sebelum Allah menjadikan awal makhluk. Itu dinamakan sebagai waktu makana. Selepas Allah menjadikan awal makhluk, itu dinamakan sebagai waktu imkan. Iaitu patut qudrah pada azal bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan. Jadi Allah Ta'ala berkuasa menjadikan segala sesuatu, berkuasa meniadakan segala sesuatu, berkuasa mengekalkan sesuatu dalam keadaan ada, berkuasa mengekalkan sesuatu dalam keadaan tiada ketika azal, ketika dia bersendirian. Itu dinamakan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Itu ta'alluq yang pertama. Dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Dan makna tanjiz itu meluluskan, kerana diluluskan dengan qudrah itu akan barang yang ditentukan dengan iradah pada azal. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada adam yang dahulu. Jadi ta'alluq tanjizi hadis ada 3 dia kata. Yang pertama, Allah Ta'ala mengadakan mungkin selepas daripada tiada yang dahulu. Bermaksud ketika Allah Ta'ala menjadikan kita ataupun ketika waktu kelahiran kita. Itu namanya ta'alluq tanjizi hadis yang pertama. Yang kedua, dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya. Dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Bahasa payah, bahasa kitab lama. Jadi tanjizi hadis ini maksudnya gini. Allah Ta'ala mengadakan kita pada tahun 1985. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala meniadakan kita pada tahun 2020. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selepas kita mati, Allah Ta'ala menghidupkan kita kembali ketika dibangkitkan daripada kubur. Itu dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali. Jadi 3 ni dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Dan makna qabdah itu genggam. Genggam ini istilah semata-mata ataupun dari segi lughawi semata-mata. Bukan maksud kata genggam Allah Ta'ala mempunyai tangan, tidak. Barang siapa yang beriktikad begitu, maka hukum dia kufur. Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan satu sifat daripada sifat makhluknya, maka hukumnya kufur.
Jadi genggam ni semata-mata makna lughawi, makna bahasa. Dan makna qabdah itu genggam. Dan murad daripadanya, maksud genggam itu bahawasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah, dikekalkannya atas halnya daripada adam atau wujud, dan jika dikehendakinya, digantikan dia dengan lawannya. Dan yang tiga itu ta'aluknya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan, wujud dahulu daripada wujudnya, dan ta'aluknya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada adam, dan ta'aluknya dengan berkekalan adam kemudian daripada wujud. Apa erti? Tak erti apa. Ini bahasa kitab. Bahasa kitab dia bahasa ilmiah. Dia kat mana pun dia kena mengaji. Dia bukan boleh baca sendiri, lepas tu dia buat rumusan, tak boleh. Satu lagi dia bahasa kitab lama, yang kedua dia menggunakan bahasa ilmiah. Dan perbahasannya sangat teliti. Jadi bila membahas sesuatu sangat teliti, memang sukar untuk difahami bagi mereka yang baru mengenal ataupun baru mengaji. Qabdah ni ada tiga perkara. Yang pertama, sebelum daripada Allah menjadikan segala sesuatu, selepas Allah Ta'ala menjadikan awal makhluk, Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam keadaan tiada. Kita asal daripada tiada, kemudian dihujungi oleh tiada. Ada tu hanya menengahi di antara dua tiada. Itu bahasa tu. Kita dimulai dengan tiada, dan disudahi dengan tiada, dan ditengahi oleh ada. Ada tu menengahi di antara dua tiada. Sebentar sahaja kehidupan kita di dunia ini. Jadi selepas Allah Ta'ala menjadikan awal makhluk, daripada awal makhluk sampailah waktu kita dijadikan tu, berapa lama tempoh dia? Wallahu alam. Yang kita tahu tarikh Masihi hanyalah 2020 ataupun 1985 waktu kita dilahirkan. Daripada 1985 sampailah awal makhluk dijadikan, berapa lamakah tempohnya? Wallahu alam, tak kita ketahui. Jadi daripada waktu tersebut Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam keadaan tiada. Itu maksud kita berada dalam genggaman Allah yang pertama. Itu maksud kita berada dalam genggaman Allah yang pertama. Yang kedua, semenjak daripada Allah menjadikan kita pada tahun 1985 sampailah tarikh kita wafat, itu kita berada dalam genggaman Allah. Bermaksud Allah membiarkan, mengekalkan kita dalam keadaan kita ada, dalam keadaan wujud. Yang ini Allah Ta'ala tidak mematikan kita. Itu bermaksud kita berada dalam genggaman Allah yang kedua. Yang ketiga, selepas kita dibangkitkan daripada kubur, Allah membiarkan kita dalam keadaan ada selama-lamanya. Kerana bila kita dibangkitkan daripada kubur, kita tidak akan dimatikan semula. Kita akan kekal selama-lamanya, sama ada di neraka ataupun di syurga. Itu bermaksud kita berada dalam genggaman Allah. Jadi yang pertama, daripada awal makhluk sampailah kita dijadikan, itu kita berada dalam genggaman Allah yang pertama. Yang kedua, daripada kita dijadikan sampailah tarikh kewafatan kita, kita berada dalam genggaman Allah yang kedua. Daripada kita dibangkitkan daripada kubur sampailah tidak ada penghujung, itu pun kita berada dalam genggaman Allah. Jadi itu dinamakan sebagai 7 perbahasan ta'aluk. Dan ta'aluk ini adalah satu perkara yang rumit sebenarnya, dan bukan satu perkara yang bersifat fardu ain. Kemudian dan mustahil lawannya iaitu lemah. Mustahil Allah itu lemah, tak terima pada akal. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qudrah, kuasa. Mustahil Allah bersifat dengan lemah. Wajib Allah bersifat dengan qudrah. Qudrah itu sifat bagi Allah. Adapun lemah, lemah ini bukan sifat bagi Allah. Jadi sifat mustahil ataupun perkara yang mustahil itu bukan sifat Tuhan. Itu hanyalah semata-mata sifat yang diandaikan. Seandainya Allah tidak bersifat dengan kuasa, maka Allah akan bersifat dengan lemah. Allah bersifat dengan lemah itu tak terima pada akal. Maka semestinya lah Allah bersifat dengan sifat kuasa. Itu kebiasaan ulama mendatangkan dalil begitu. Dia mengikut tartib dalam ilmu mantik. Kalau Allah Ta'ala itu lemah, dia datangkan gitu. Jikalau Tuhan itu lemah, maka dia tidak bersifat dengan qudrah. Tak terima pada akal Tuhan tidak bersifat dengan qudrah.
maka semestinya lah Tuhan bersifat dengan qudrah. Itu bahasa dalam ilmu mantik. Dan dalil qudrah itu, jadi sifat mustahil bukan sifat Tuhan, itu hanya semata-mata sifat andaian. Kerana ada sebahagian mengatakan Allah bersifat dengan wajib dan Allah bersifat dengan mustahil. Kalau kita detailkan lagi, bermaksud Allah bersifat dengan kuasa dan Allah bersifat dengan lemah. Jadi boleh terima pada akal dua perkara yang berlawanan ada pada satu zat. Contoh, saya ada di sini dan saya tiada di sini. Akal kita boleh terima begitu, bahasa begitu. Kipas itu berpusing dan tidak berpusing. Mana boleh? Dua benda yang berlawanan tidak mungkin berada pada satu perkara. Dia mesti salah satu. Jadi mustahil itu bukan sifat Tuhan. Itu semata-mata sifat andaian. Kerana pernah orang cerita, dia mengaji dengan seseorang tok guru. Orang tanya pada tok guru tu, wahai tok guru, sifat wajib tu sifat siapa? Sifat Allah. Kalau gitu sifat wajib tu sifat siapa? Tok guru tu kata sifat Allah. Baik. Kalau gitu sifat mustahil tu sifat siapa? Lepas tu tok guru tu merah muka, dia kata, sekarang kita bicara sifat siapa? Sifat Allah. Sifat Allah. Yang ni sifat wajib tu sifat Tuhan, sifat mustahil tu pun sifat Tuhan. Yang ni kuasa tu sifat Tuhan, lemah tu pun sifat Tuhan. Itu salah. Allah bersifat dengan kuasa, tidak bersifat dengan lemah. Jadi mustahil tu semata-mata sifat andaian, bukan sifat hakiki bagi Allah. Dan dalil qudrah itu bahawasanya jikalau ada ia lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil dengan musyahadah. Maka sabitlah qudrahnya ta'ala, dan apabila sabit ia mustahillah lemahnya. Jadi kita maklum dalil bagi sifat qudrah itu, yakni dalil aqli. Memang begitu. Ulama usuluddin apabila mendatangkan hujah dalam mengisbatkan sifat, kebiasaan mereka mendatangkan dalil aqli, dalil logika, dalil logik. Apakah tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis dalam mengisbatkan sifat tersebut? Ada. Allah Ta'ala firman dalam surah Yasin ayat 81, awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wahwal khallaqul alim. Allah Ta'ala sifatkan diri dia dengan sifat qadir, yang sangat kuasa. Jadi dalam Al-Quran ada, cuma kebiasaan ulama usuluddin akan mendatangkan hujah aqli. Tujuan dia apa? Kerana bukan semua golongan mempercayai Al-Quran dan hadis. Apatah lagi kalau kita berhadapan dengan golongan orang kafir. Kalau kita berhadapan dengan golongan etis contohnya, kita kata kepada dia, Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dia katanya bukti dia apa? Dalam surah Yasin ayat 81. Apakah itu dalil yang memadai? Tidak memadai. Kerana dia daripada awal tidak mempercayai Al-Quran dan hadis. Dulu ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi seorang ulama yang masyhur ketika itu. Dia banyak berhadapan dengan golongan etis. Dia banyak karang kitab yang membahaskan tentang etis. Dan dia sentiasa berdebat dengan golongan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pernah satu ketika dia berdebat dengan seorang paderi Kristian. Di hujung perdebatan tidak ada apa-apa yang berlaku. Abdullah Al-Qasimi tetap dengan pegangannya, paderi tersebut tetap dengan pegangannya. Nak dipendekkan cerita, Abdullah Al-Qasimi selepas dia berhijrah ke Lubnan, dia berkenalan dengan seorang perempuan di Lubnan. Dan perempuan tu etis, tidak percaya Tuhan. Kemudian dia bersembang dengan perempuan tu. Akhirnya Abdullah Al-Qasimi terpengaruh dengan fahaman etis. Dia membeli semua buku etis, dia baca semuanya, dan akhirnya dia mengatakan bahawasanya Tuhan itu tidak wujud. Daripada seorang ulama yang besar sehingga menjadi etis. Imam di Makkah ketika itu memuji Abdullah Al-Qasimi, dan dia mengatakan, wahai Abdullah Al-Qasimi, engkau sebagai Ibnu Taimiyah yang kedua pada zaman ini. Digelarkan sebagai Ibnu Taimiyah Ats-Tsani pada ketika itu. Ulama sangat menyanjung dia pada ketika dia masih Muslim, kerana banyak dia mendatangkan kitab-kitab yang menjawab persoalan etis terhadap Islam.
tetapi hidayah milik Allah. Akhirnya dia sendiri terpengaruh dengan fahaman tak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya padri yang didebat tadi, ketika perdebatan di hujungnya tidak ada apa-apa yang berlaku, tapi selepas perdebatan tersebut dia membeli semua buku Abdullah Al-Qasimi, dia baca kesemuanya, akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Jadi hidayah itu adalah milik Allah. Tidak ada jaminan setiap individu bahawasanya dia akan masuk ke dalam syurga. Daripada seorang ulama yang besar sehingga menjadi etis, apatah lagi kita. Sebab itulah kita mesti mempelajari dalam ilmu akidah supaya akidah kita mantap. Sedangkan ulama yang menjawab persoalan etis pun terpengaruh dengan fahaman etis, apatah lagi kita. Sebab itulah kita perlu kukuhkan akidah kita supaya bila datang fahaman-fahaman begitu, kita dah ada pegangan. Dan dalil qudrah itu, sebab tu ulama dalam masalah mendatangkan dalil mengisbatkan sifat, ulama akan mendatangkan hujah akli. Kerana golongan etis bukan menggunakan hujah Al-Quran hadis, mereka menggunakan hujah akal, logik. Jadi bukti Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah jikalau ada ia lemah. Jikalau Tuhan itu lemah, ini sebagai satu andaian. Apakah dibenarkan? Dibenarkan. Kerana Allah Ta'ala mengajarkan kita begitu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Jikalau di langit dan bumi itu ada dua Tuhan selain Allah, maka akan binasalah langit dan bumi tersebut. Jadi menggunakan kalimah jikalau sebagai andaian itu dibenarkan untuk memperteguhkan akidah. Kita membuat andaian, seandainya Tuhan itu lemah, maka apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan itu lemah, maka tidak mungkin Tuhan itu menjadikan alam. Tidak mungkin dunia ini terjadi. Bila dunia ini tidak terjadi, sedangkan kita melihat sendiri dengan musyahadah, dengan mata kepala kita, dunia ini ada. Jadi tidak adanya dunia itu terbatal dengan kita musyahadah, kita melihat sendiri. Maka terbatallah bahawasanya Tuhan itu lemah. Bahawasanya jikalau ada ia lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil dengan musyahadah. Tidak ada sesuatu daripada makhluk ini batal dengan musyahadah. Bila perkara yang lazim itu terbatal dengan musyahadah, maka terbatallah perkara yang malzum, istilah dia. Maka terbatallah perkara, iaitulah terbatallah keadaan Tuhan itu lemah. Maka sabitlah kudrahnya Ta'ala, dan apabila sabit, ia mustahillah lemahnya. Kita nampak sini Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Kerana alam ini terjadi dengan ada yang menjadikan. Kalaulah alam ini terjadi sendiri dengan tidak ada Tuhan yang bersifat kudrah, tidak ada Tuhan bersifat iradah, tidak mungkin alam itu terjadi secantik begini, tersusun rapi, tidak mungkin. Kerana bila sesuatu itu tertib, mempunyai susunan, pasti ada yang menyusun, pasti ada yang menyusunnya. Bila begitu, kita melihat sini keadaan alam itu teratur begitu, itu membuktikan bahawasanya Tuhan itu mempunyai sifat kuasa. Bila Tuhan itu mempunyai sifat kuasa, itu menunjukkan bahawasanya Tuhan itu mempunyai sifat kehendak. Bila Tuhan bersifat dengan kehendak dan kuasa, maka tak terima pada akal Tuhan itu lemah, Tuhan itu tidak berkehendak. Itu cara ulama dalam mengisbatkan sifat qudrah. Kemudian ke-8 sifat iradah. Jadi selesai kita pada perbahasan sifat qudrah, kita masuk kepada sifat yang ke-8, iaitulah sifat iradah. Iradah artinya kehendak. Kehendak dalam bahasa Melayu dia ada dua makna. Yang pertama, kehendak mengadakan dan meniadakan, itu satu. Yang kedua, kehendak bermaksud berhajat. Kalau kita kata Tuhan kehendak bermaksud Tuhan berhajat, itu mustahil. Kerana Allah dihajati oleh segala sesuatu. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu. Allahus Samad dalam suratul Ikhlas. Allahus Samad bermaksud Allah yang ditujukan segala hajat. Jadi Tuhan itu tidak berhajat kepada makhluknya, bahkan segala makhluk itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak dalam bahasa Melayu ada dua makna. Yang pertama, kehendak menjadikan dan meniadakan segala sesuatu, itu maksud di sini.
Yang kedua, kehendak bermaksud berhajat. Itu perkara yang mustahil, tak terima pada akal. Allah berkehendak kepada segala sesuatu bermaksud berhajat. Artinya kehendak, dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Ta'ala dan dengan rintahannya Ta'ala. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Dia waham ni istilah dalam ilmu usuluddin. Kalau kita sekarang kita menggunakan peratus, keyakinan 1%, keyakinan 2%, semua kita kata yakin. Keyakinan 30% itu pun kita kata yakin. Keyakinan 50% itu pun kita kata yakin. Dalam bahasa Arab bukan begitu. Dalam bahasa Arab bila kata yakin itu pasti 100%. Kalau di bawah 100% itu bukan yakin nama dia. Jadi 100% itu yakin. Adapun kalaulah kepercayaan itu 99 sampailah 51%, 99 sampai 51% itu bukan yakin. Itu dinamakan sebagai zon dalam bahasa Arab. Zon. Kalau 50-50 itu syak. 49% ke bawah sampai kosong itu dinamakan sebagai waham. Jadi dalam bahasa Arab ada 4 pembahagian. Yakin 100%, zon 99% sampailah 51%, syak 50-50, waham 49% ke bawah. Tu. Sebab tu di sini dia menggunakan kaedah, dia menggunakan istilah seperti barang yang terkadang diwahamkan. Diwahamkan bermaksud disangka oleh sebahagian orang kerana berhajat itu mustahil. Bukan maksud kehendak itu berhajat, kerana berhajat itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu, bahkan segala sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitu sifat yang wujudiyah, lagi sedia yang berdiri pada zat Allah taala yang menentu ia akan mungkin. Jadi ada perbezaan ta'alluq qudrah dan ta'alluq iradah. Qudrah Allah Ta'ala menjadikan mengikut kesesuaian kehendaknya. Iradah Allah Ta'ala menentukan. Jadi ta'alluq bagi sifat qudrah adalah mengadakan dan meniadakan. Ta'alluq bagi sifat iradah adalah menentukan. Takhsis kita panggil. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala yang menentu ia Allah akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti ditentukan dia dengan wujud, atau dengan putih, atau dengan hitam, atau dengan panjang, atau dengan pendek, dan umpama demikian itu. Dia menggunakan bahasa yang teliti. Allah Ta'ala menentukan sesuatu perkara yang sebahagian perkara yang harus bagi mungkin. Dia ibaratkan dengan sebahagian. Dia tak kata keseluruhan. Allah Ta'ala menentukan perkara yang sebahagian yang harus bagi mungkin. Apa maksud? Harus bagi kita ada dan tiada. Itu kan? Harus bagi kita ada dan tiada. Sekarang kita ada, harus kita tiada. Itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan mungkin ni harus ada dan harus tiada. Yang dikatakan wajib itu semestinya ada, mustahil itu tiada. Jadi yang dikatakan mungkin ni harus ada dan harus tiada. Kemudian sekarang Allah Ta'ala mentaksiskan, menentukan kita ada. Itu? Asalnya kita harus dua perkara, ada dan tiada. Tetapi Allah Ta'ala menentukan kita ada. Itu kata Allah Ta'ala menentukan sebahagian perkara yang harus bagi mungkin. Contoh lagi, Allah Ta'ala menentukan kita berada di Masjid Hasanah pada pukul 7.30. Sedangkan pada waktu ini harus kita berada di Bangi, harus kita berada di Shah Alam, harus kita berada di Gombak, harus kita berada di Thailand dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menentukan kita berada di Bangi, di Masjid Hasanah. Itu Allah Ta'ala menentukan sebahagian perkara yang harus bagi kita. Itu maksud Allah Ta'ala menentukan dengan sebahagian perkara yang harus bagi mungkin. Allah Ta'ala menjadikan kita di Negeri Sembilan masalan. Sedangkan harus kita terjadi di Johor, di Singapura dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menjadikan kita di Negeri Sembilan.
Maknanya Allah Ta'ala menentukan sebahagian perkara yang harus bagi kita. Tu. Sebagai contoh lagi, kita harus panjang, harus pendek. Harus panjang, harus pendek. Tiba-tiba Allah Ta'ala menjadikan kita pendek. Itu bermaksud Allah Ta'ala menentukan sebahagian perkara yang harus bagi kita. Jadi sifat kudrah ini menjadikan sifat iradah itu menentukan sebahagian perkara yang harus bagi mumkin. Dan ta'aluk iradah itu dengan tiap-tiap mumkin seperti kudrah. Tetapi ta'aluk kudrah itu ta'aluk mengadakan, dan ta'aluk iradah ini ta'aluk menentukan. Maka tiada ta'aluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil, dan melengkapi mumkin itu akan yang baik dan yang jahat. Jadi ta'aluk bagi iradah itu menentukan, ta'aluk bagi kudrah itu mengadakan dan meniadakan, dan mengekalkan dalam keadaan ada dan mengekalkan dalam keadaan tiada, dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Yani segala sesuatu itu Allah Ta'ala kehendak, sama ada perkara yang baik ataupun jahat. Kufur Fir'aun Allah Ta'ala kehendak, kufur Abi Lahab Allah Ta'ala kehendak, kufur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Tuhan tidak kehendak. Kufur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Tuhan tidak kehendak. Iman Fir'aun Tuhan tidak kehendak. Iman Abu Lahab Tuhan tidak kehendak. Jadi segala sesuatu, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat, itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah golongan yang menyeleweng daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak masalah-masalah yang kita khilaf dengan golongan Mu'tazilah. Di antaranya dosa besar. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan orang yang melakukan dosa besar, selagi mana ada iman dalam hati, dia tetap dikatakan kaum muslimin. Nanti di hari akhirat dia akan dimasukkan ke neraka, dibasuh di neraka dahulu, kemudian nanti dia akan kekal di dalam syurga. Ala kulli hal dia tetap dikatakan sebagai golongan muslimin, golongan mukminin, kerana masih ada iman dalam hati. Mu'tazilah dia kata gini, orang yang melakukan dosa besar, contoh berzina, minum arak, dia kafir, kata dia. Orang yang melakukan dosa besar kafir. Tempatnya di mana? Syurga ke neraka? Dia kata di antara. Dia tak masuk syurga, tak masuk neraka, tengah-tengah. Sebab dia Islam, tapi disebabkan dia minum arak, dia kafir. Dia di antara Islam dan kafir. Maka tempatnya bukan di neraka, bukan di syurga. Manzilatun bainal manzilatain. Itu golongan Mu'tazilah. Kita tidak. Walaupun dia mengerjakan dosa besar, selagi mana masih ada iman dalam hati, dia tetap orang mukmin, cuma dinamakan sebagai mukmin yang fasik. Bila mukmin fasik akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada perkara yang menengahi di antara syurga dan neraka. Dia dua aja, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Mu'tazilah dia kata golongan yang sebegini dia duduk di tengah. Tak duduk dalam syurga, tak duduk dalam neraka, selama-lamanya duduk di tengah. Itu kata golongan Mu'tazilah. Jadi banyak permasalahan yang kita khilaf dengan golongan Mu'tazilah. Bersalahan bagi golongan Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya iradah Allah itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Allah Ta'ala tidak berkehendak menjadikan segala perkara yang keji. Jadi Allah menjadikan kufur Fir'aun tanpa kehendak. Maksud dia apa? Allah Ta'ala menjadikan kufur Fir'aun dengan tanpa kehendak. Maknanya dalam perbuatan Allah ada perkara yang terlepas pandang. Apakah layak itu dinisbahkan kepada Allah? Ada benda yang terlepas pandang, ada sifat zuhul, ghaflah, terlalai, terleka, terlepas pandang. Itu benda yang mustahil bagi Allah. Kalau kita munasabah, nak masak kari, tersilap bubuh, rempah kurma, itu kita terlepas pandang, terjadi, tak sengaja. Allah Ta'ala pun dinisbahkan begitu. Allah Ta'ala tidak berkehendak kufur Fir'aun, Allah Ta'ala menjadikan. Maksudnya menjadikan tanpa sengaja. Apakah munasabah kita menisbahkan perkara sebegitu dengan Allah? Tak munasabah, tak masuk akal, tak terima pada akal. Kalau kita boleh jadi.
Maka dia tidak menisbahkan maka dia kata bahawasanya iradah Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji, kerana mereka mengatakan di antara iradah dan suruhan itu perkara yang berlazim-laziman. Di antara iradah, kehendak, dan suruh itu perkara yang berlazim-laziman. Jadi bila Allah Ta'ala suruh Abu Lahab beriman, sedangkan Abu Lahab tidak beriman katanya, maka bermaksud Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala tidak menghendaki, tapi Allah Ta'ala menjadikan. Allah Ta'ala tidak menghendaki, tapi Allah Ta'ala menjadikan perkara yang tidak ia kehendaki. Itu golongan Mu'tazilah. Sebab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan terkadang ada perkara yang Allah Ta'ala suruh tapi dia tak kehendak. Sebab Mu'tazilah kata gini, setiap benda yang Allah Ta'ala suruh pasti dia kehendak. Allah suruh ke tidak Abu Lahab beriman? Suruh. Allah suruh ke tidak Abu Jahal beriman? Suruh. Allah Ta'ala suruh ke tidak Umayyah bin Khalaf beriman? Suruh. Sebab Allah Ta'ala hantarkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala berkehendak ke tidak? Itu masalah dia. Mereka mengatakan setiap benda yang disuruh pasti Tuhan kehendak. Setiap perkara yang Tuhan suruh pasti Tuhan berkehendak. Tiba-tiba terjadi Abu Lahab tidak beriman, maknanya Allah Ta'ala menjadikan satu perkara yang Tuhan tidak menghendaki. Itu pada pandangan golongan Mu'tazilah. Kita mengatakan tidak begitu. Terkadang ada perkara yang Tuhan suruh tapi Tuhan tidak berkehendak. Ada perkara yang Tuhan suruh dan Tuhan kehendak. Sebagai contoh, iman Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan suruh ke tidak Abu Bakar As-Siddiq beriman? Suruh. Dan Tuhan berkehendak Abu Bakar As-Siddiq beriman. Yang kedua, Tuhan suruh tapi Tuhan tidak berkehendak. Tuhan suruh tapi Tuhan tidak kehendak. Contoh iman Abu Lahab. Tuhan suruh ke tidak Abu Lahab beriman? Suruh. Tapi Tuhan tidak berkehendak Abu Lahab beriman. Jadi itu bukan jadi satu permasalahan. Terkadang Tuhan tegah tapi Tuhan kehendak. Terkadang Tuhan tegah tapi Tuhan berkehendak. Sebagai contoh, kufurnya Abu Lahab, Tuhan tegah. Tapi dalam masa yang sama Tuhan kehendak dia menjadi kufur. Dalam masa yang sama Tuhan berkehendak Abu Lahab menjadi kufur. Jadi di sisi kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara suruh dan kehendak itu dua perkara yang berlainan, bukan dua perkara yang berlazim-laziman. Golongan Mu'tazilah mengatakan suruh dan kehendak itu dua perkara yang sama. Sebab tu mereka mengatakan setiap perkara yang keji yang berlaku itu Tuhan menjadikan tanpa kehendak, terjadi dengan tidak sengaja. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan, tiada kita nisbahkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Jadi dari segi pegangan kita, segala perkara yang baik, segala perkara yang jahat, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ada ustaz pada penghujung kuliah, dia kata apa? Segala yang baik datangnya daripada Allah, segala yang jahat itu datangnya daripada diri saya sendiri. Tak gitu kah? Sedangkan i'tiqad kita apa? Segala yang baik dan jahat semuanya daripada Allah. Takkah itu akidah Mu'tazilah? Jangan menyalahkan nanti dulu. Kita beriktikad bahawasanya setiap segala perkara yang baik dan jahat semuanya daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah menjadikan. Tetapi dari segi adab, kita tidak menisbahkan perkara yang keji itu kepada Allah. Dari segi adab, bukan pada i'tiqad. I'tiqad satu perkara, adab satu perkara yang lain. Dari segi adab, tidak kita menisbahkan perkara yang keji itu kepada Allah. Kalau kita nisbahkan, itu dianggap kurang adab, walaupun betul daripada segi i'tiqad. Kalau kita kata, okey, kita berhenti di sini dulu. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang jahat pun datang daripada Allah. Orang kata apa? Tak ada adab macam tu. Tak ada adab, walaupun betul daripada segi i'tiqad. Jadi i'tiqad kita, segala yang baik ke, jahat ke, maksiat ke, ibadah ke, taat ke, semuanya daripada Allah Ta'ala. Allah kehendak dan Allah menjadikan. Cuma kita beradab dengan Allah, tidak kita nisbahkan segala perkara yang keji itu kepada Allah.
Contoh kita kata ni, Allah yang jadikan Abu Lahab tu kafir. Dari segi nada dia pun dah lain dah. Allah jadikan Abu Lahab tu kafir. Allah jadikan Fir'aun tu kafir. Jadi kita tidak menisbahkan perkara yang keji itu kepada Allah dari segi adab, walaupun benar daripada segi hakikat. Walaupun benar daripada segi hakikat, itu cuma adab. Jadi ada perbezaan di antara i'tiqad dan adab. Tapi golongan Mu'tazilah dia mengatakan begitu memang pada sudut i'tiqad. Memang pada pegangan dia yang maksiat itu bukan Tuhan jadikan, bukan Tuhan kehendak. Terkadang ada sebahagian Mu'tazilah mengatakan itu perbuatan diri dia sendiri secara hakiki, bukan daripada perbuatan Tuhan. Tu. Sebab tu di sini dia mengatakan bahawasanya tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya kepada Allah Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Jadi pada tempat ta'lim, tempat pengajaran, tempat mengajar boleh kita bahas. Maknanya kita bahas maksudnya pada segi i'tiqad kita begitu. Yang baik dan yang jahat semua daripada Allah. Adapun dari segi adab kita mengatakan kejahatan itu tidak boleh nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada harus bagi seseorang itu berhujjah ia dengan bahawasanya tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Taala dan kudrat dan qadarnya dahulu daripada jatuh di dalam maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Ini perbahasan yang baru. Perbahasan masalah apakah boleh kita berhujjah dengan qada dan qadar. Kita kata gini, kita nak berzina, kita kata contoh kita nak berzina, kemudian elok nak pergi itu kawan kita bagi nasihat, mana boleh kita berzina, ini hukum dia haram. Kita kata apa? Ini adalah ketentuan ilahi. Biasa gitu tu. Ini adalah ketentuan ilahi, tidak boleh engkau sangkal. Kita kata gitu. Jadi apakah dibenarkan, apakah boleh kita berhujjah dengan qada dan qadar? Yang kedua, hakim nak menentukan hukum. Sebagai contoh, dia telah mencuri dan dia nak dipotong tangan. Kemudian hakim bertanya kepada dia. Dia dibawa ke pengadilan, dia mencuri, dibawa ke pengadilan dan dibuktikan dia bersalah. Kemudian hakim nak menjatuhkan hukuman kepada dia. Kerana apa awak mencuri? Hakim nak tahu. Sebab apa awak mencuri? Jawapannya apa? Ini adalah ketentuan ilahi. Jadi apakah boleh kita berhujjah dengan qada dan qadar? Ini satu permasalahan yang agak panjang yang nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa 5 bulan lah. Bulan 2 itu last. Bulan 2 ke bulan 3? Kenapa Ustaz datang? Sihat je.